Apa khabar bis kita? Saya Hikmah Juni. Setiap rakyat Malaysia boleh menunaikan tanggungjawab untuk mengundi meskipun dalam keadaan kurang sihat. Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Shafie bin Haji Abdal menjelaskan setiap rakyat Malaysia yang layak mengundi tidak boleh dihalang daripada menunaikan tanggungjawab itu walaupun dalam keadaan kurang sihat. Ketua Menteri berkata berikutan itu Suruhanjaya Pilihan Raya SPR perlu menyediakan prosedur operasi standard SOP yang terbaik sekiranya ada mana-mana individu yang dijangkiti COVID-19 mahu mengundi pada 26 September depan. Katanya SOP ketat itu boleh dilakukan di mana-mana tempat setiap pesakit tersebut dikuarantin. Yang kita nasihatkan mereka mempunyai hak untuk turun mengundi. Kalaupun ada orang yang terjangkit positif, kita minta supaya SPR sediakan ruang untuk pesakit yang boleh mengundi. Mereka ada hak untuk mengundi, menunaikan tanggungjawab. Tidak bererti kalau orang positif tidak boleh mengundi. Bukan pasal positif mana dalam perlembagaan orang tidak boleh mengundi. Ya, orang sakit pun boleh mengundi. Orang bertugas di luar negara pun boleh mengundi postal vote. Menurut beliau, sebab itulah kerajaan mencadangkan agar perintah kawalan pergerakan pentadbiran dilaksanakan di kawasan dikuarantin bagi memboleh perkara itu dijalankan dalam kawasan yang terhad dan dikawal. Ini kita boleh galakkan orang kita, itu yang kita katakan kalau ada lockdown administratif. Kita lockdown administratif ditakbir. Orang boleh jalan, orang boleh di mana tempat ada had dia, mobility mereka, ya. Bukan apa pasal mereka perlu menunaikan tanggungjawab, ya. Kalau sekiranya positif hanya kuarantin di rumah, kuarantin di sini, dorang ada tempat. SPR boleh sediakan tempat untuk membolehkan. Ketua Menteri ditemui selepas menghadiri program majlis bersama rakyat di Bengawan siang tadi. Sama ada 26 September ini akan diisytiharkan cuti umum atau tidak bagi membolehkan rakyat Sabah keluar mengundi pada Pilihan Raya Negeri Sabah ke-16 sedang dilihat. Datuk Seri Muhammad Shafie akan melihat keperluan untuk memberikan cuti umum pada Sabtu 26 September ini bagi memudahkan orang ramai keluar mengundi dalam Pilihan Raya Negeri PRN Sabah ke-16. If they have we can ask them to go for holiday if they want. Will it be a public holiday? Yeah, we'll see how. We'll see how. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas majlis bersama rakyat Pantai Manis dan Limbahau di Dewan Masyarakat Papar hari ini. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan 26 September sebagai hari mengundi bagi PRN Sabah ke-16. Hari mengundi awal ditetapkan pada 22 September ini. 447 calon bertanding bagi merebut 73 kursi Dewan Undangan Negeri. 1.124 juta pemilih berdaftar layak mengundi pada PRN Sabah. PRN Sabah ke-16 adalah peluang kepada rakyat Sabah untuk menentukan sendiri masa depan negeri ini. Ketika berucap dalam majlis bersama rakyat di Bengawan, Datuk Seri Muhammad Shafie berkata, PRN Sabah ke-16 adalah peluang untuk rakyat Sabah menamatkan segala kemungkaran persekutuan terhadap Perjanjian Malaysia 1963. Muhammad Shafie berkata Malaysia tidak akan wujud sampai bila-bila tanpa Sabah dan Sarawak, tetapi persekutuan tidak pernah mengiktiraf perkara itu apabila hak-hak negeri ini terus dirampas. Katanya jika parti-parti Malaya diberi peluang sekali lagi mentadbir Sabah, maka hasil-hasil bumi yang ada akan terus diantar ke Semenanjung, menyebabkan negeri ini kekal mundur sampai bila-bila. Kita punya minyak, kita punya gas, kita punya kelapa sawit, kita tanam kelapa sawit hari-hari, bulan-bulan, kita bajak. Tapi dorang cukai. Dorang yang untung kita berhujan, kita berpanas. Di Kuala Lumpur, goyang kaki saja dorang. Tunggu cukai, pungut cukai. Bayangkan itu. Tuan-tuan dan puan-puan, orang kita di Sabah ini kena sedar dan insaf. Inilah ketika dia, inilah waktu dia, kita pastikan
kita tumbangkan BN UMNO Bersatu di bumi Sabah. Cukup sudah. Mengapa tidak ada pilihan kita? Datuk Seri Muhammad Syafiee berkata pemimpin Parti Malaya dan Kerajaan Persekutuan tidak harus dibiarkan untuk terus menikmati 95% daripada hasil minyak Sabah manakala hanya 5% diserahkan kepada negeri ini. Bukan setakat itu, semua kerja keras rakyat Sabah menanam sawit tetapi hasilnya dikenakan cukai dan masuk ke dalam poket Kerajaan Persekutuan serta tidak dikembalikan ke Sabah. Itulah hakikatnya dasar pemerintahan yang diamalkan Kerajaan Persekutuan selama ini sejak Malaysia dibentuk pada tahun 1963 menyebabkan Sabah masih ketinggalan daripada pelbagai sektor pembangunan. Kali ini kita pastikan orang Sabah, rakyat Sabah tentukan masa depan siapa berkuasa di Sabah. Kuala Lumpur boleh datang ke Sabah. Dorang boleh berkampung di Sabah. Dorang boleh berkempen, berucap di Sabah. Tapi saya peringatkan, jangan ajar kita apa yang kita boleh makan di Sabah ini. Jangan ajar kita apa yang kita boleh buat di Sabah. Orang Sabah tahu apa yang dia mau buat untuk rakyat Sabah dan negeri Sabah ini. Betul tak? Don't tell us what we want. Don't tell us what we do. We know what we want. We know what we can do in Sabah for the people of Sabah. Bersatu, jangan berpecah. Ketika di Kawang, Datuk Seri Muhammad Syafiee ditanya mengenai pakej bantuan COVID-19 oleh Kerajaan Sabah. Datuk Seri Muhammad Syafiee menjelaskan pakej bantuan COVID-19 Sabah yang dilancarkan sebelum ini adalah bantuan khas yang ditujukan kepada golongan sasar. Katanya bantuan tunai one-off RM300 dan RM500 hanya diberikan kepada mereka yang berdaftar dengan e-Kasih, namun bantuan beras adalah untuk semua. Yang bantuan 300 tidak semua dapat. Bantuan beras semua dapat, ya. Itu kita bagi. Bantuan taxi driver kita bagi semua taxi driver. Asal dia berdaftar kita bagi. Nelayan asal dia berdaftar dengan nelayan kita akan bagi. Ada semua bagi. Yang COVID pun kita bagi. Mana yang frontliners berhadapan dengan masalah COVID, kita bagi bantuan kepada mereka, ya, termasuk pesakit COVID. Beliau mengulas keluhan sesetengah pihak yang mengatakan permohonan bantuan COVID-19 mereka tidak diterima dalam sistem. Datuk Seri Muhammad Syafiee berkata beliau akan memastikan bantuan COVID-19 termasuk makanan diteruskan bagi memastikan tidak ada golongan yang tercicir. Well, kita akan pastikan we will still have some money there. Ada bantuan, kita sudah sediakan 52 juta untuk bekal makanan. Kalau itu dah kesampaian, kita akan pastikan sampai ada 38 juta lagi. Hari ini saya sudah bagi arahan mana yang tidak ada kawasan, kena pasti maklumkan dengan kita mana kawasan yang tak sampai. Kita akan sampaikan. Saya minta pejabat daerah untuk selaraskan semuanya. Saya tidak takut dengan bayang-bayang siapa-siapa pun. Itu jawapan ringkas Datuk Seri Muhammad Syafiee ketika diminta mengulas mengenai kenyataan Tan Sri Musa Aman yang mengatakan Presiden Parti Warisan itu seolah-olah takut dengan bayang-bayangnya. Dia cakap dia, saya tidak takut dengan bayang siapa-siapa pun. Ya, kita hadapi mereka. Ya, dalam pilihan raya ini yang penting kepada kita jangan gunakan berlindung di belakang tabir. Ya, mau rebut kuasa, mau ambil kuasa. Ya, gunakan keuangan, gunakan harta semata-mata. Kita lawan. Datuk Seri Muhammad Syafiee ditemui selepas majlis bersama rakyat Pantai Manis dan Limbahau di Papar siang tadi. Musa dipetik berkata, Syafiee seolah-olah takut dengan bayang-bayangnya hingga terus-terusan memfitnah, menghina dan mengaibkannya. Selain sasaran untuk mencapai kemenangan bagi menyumbang kerusi pembentukan Kerajaan Warisan Plus, calon warisan Dun Bengawan Dr. Daud Yusof mempunyai misi lain iaitu mematikan terus karier politik Datuk Seri Anifah Aman. Anifah yang juga bekas Menteri Luar diketahui mempunyai DNA UMNO dalam perjuangan politiknya dan masih berpengaruh di Bengawan kerana beliau adalah bekas ahli Parlimen Kimanis dan Ketua UMNO bahagian Kimanis. Pilihan Raya Umum 2018 menyaksikan Anifah menang di Parlimen Kimanis tetapi kemenangannya dibatalkan mahkamah kerana berlaku penipuan menyebabkan karier politik Anifah hampir berkubur.
Kini beliau mengambil alih kepimpinan Parti Cinta Sabah PCS untuk kembali ke dalam arena politik dengan misi utama menjadi Ketua Menteri meneruskan legasi keluarga Aman untuk menguasai Sabah. Justeru, PRN Sabah ini adalah peluang kepada pengundi Bengawan bukan sahaja untuk memberikan kemenangan kepada warisan tetapi juga untuk menamatkan secara mutlak kerjaya politik Anifah. Setiausaha Bahagian Warisan Kimanis Muhammad Zainal Mat Ali berkata, peluang yang ada tidak boleh dilepaskan oleh pengundi Bengawan kerana inilah masanya mereka boleh membersihkan negeri ini daripada pemimpin-pemimpin yang rakus menghakis kekayaan negeri. Perkara ini telah menunjukkan bahawa kepimpinan beliau itu adalah pincang. Tidak ada amanah, tidak ada keikhlasan, cuma memikirkan kuasa dan mencari kedudukan supaya beliau berkuasa semula. Dan masyarakat Bengawan adalah orang-orang yang bijak. Mereka bijak menentukan siapa pemimpin yang harus dipilih. Saya yakin dan percaya generasi muda mempunyai cita rasa dan aura. Bukan soal anak tempatan, bukan soal Dr. Daud, orang Bengawan, tetapi soalnya kepimpinan yang telus, ikhlas dan bermaruah. Timbalan Ketua Cabang PKR Kimanis, Talib Roslan Husin berkata, parti itu akan bekerja keras memastikan kemenangan kepada Warisan Plus demi memastikan kerajaan negeri sedia ada kekal. Kenalah bijak untuk memberi sokongan penuh kepada kerajaan parti warisan yang ada sekarang ni. Jadi kita pun telah diajar oleh Piramli. Salah kita memangkah, kita dapat tai. Jadi dari itu saya menyuruh sebagai anak muda, memohon anak-anak muda yang ada seluruh P176 Kimanis mengundi Parti Warisan pada pilihan raya kali ini untuk memberi kemenangan dengan yang penuh. Lawan tetap lawan, membujur lalu melintang patah. Dun Bengawan menyaksikan pertembungan 4 penjuru antara Daud dan Anifah serta Awang Lahap Awang Bakar daripada BN serta Muhammad Azri Abdul Ghani mewakili LDP. Perkara biasa dalam politik memang siapa juga boleh bertanding dalam demokrasi. Tapi saya yakin bahawa rakyat Bengawan ini pasti akan memilih wakil yang betul-betul dan untuk kebaikan masyarakat kita di Bengawan ini. Dan mereka telah pun membuat pilihan yang tepat pada pilihan raya yang lalu tahun 2018. Kerana walaupun pada masa itu kekuatan kita memang kurang, tapi dengan adanya sekarang ini bahawa kita merupakan kerajaan negeri dan saya yakin percaya bahawa rakyat Sabah khususnya di Bengawan ini telah pun membuat keputusan. Kita tidak gentar. Tidak gentar kerana kuasa adalah di tangan rakyat. Dalam kesibukan berkempen, Datuk Seri Muhammad Shafie sempat meluangkan masa menziarahi keluarga arwah Dali Awang Yusof yang baru meninggal dunia petang tadi. Datuk Seri Muhammad Shafie bersama calon warisan Dun Membakut Profesor Dr. Muhammad Kamarudin Abdul Hamid menziarahi keluarga jenazah sebaik selesai majlis bersama rakyat Membakut. Arwah Dali berusia awal 50-an bertugas di Sekolah Menengah Kebangsaan Membakut. Jenazah arwah dimandikan, dikapankan dan disembayangkan di Masjid Cahaya Iman Membakut. Datuk Seri Muhammad Shafie meluangkan masa bertemu dengan isteri dan anak-anak arwah guru yang difahamkan meninggal dunia akibat serangan sakit jantung. Parti Bersatu Sabah PBS akhirnya menyertai PAS dengan Gabungan Parti Perikatan Nasional BN setelah menandatangani perjanjian kerjasama dengan pemimpin PN di Tamparuli semalam. Setiausaha Agung PBS Jahid Jahim dalam satu kenyataan berkata kerjasama itu sama seperti Gabungan Parti Sarawak GPS yang merupakan rakan kongsi PN. Katanya PBS hanya akan bekerjasama dengan PN tanpa menjadi anggota gabungan baharu itu. Menurut Jahid, perjanjian itu membolehkan PBS menggunakan logo dan bendera sendiri semasa kempen pilihan raya. Bagi aktivis politik PBS nampaknya mudah lupa bagaimana penghinaan pemimpin PAS terhadap masyarakat Kristian. Sebelum ini, Ketua Dewan Ulama PAS, Datuk Nik Muhammad Zawawi Saleh pernah mendakwa bahawa Alkitab Agama Kristian telah dipesongkan. Kenyataan itu bukan sahaja menimbulkan kemarahan kepada masyarakat Kristian
tetapi juga kepada masyarakat Islam di Sabah kerana pengaruh yang dibawa oleh PAS mampu menggugatkan keharmonian dan perpaduan yang sedia ada di negeri ini. Kenyataan Ahli Parlimen Kinabatangan Datuk Seri Bung Mokhtar Radin bahawa UMNO sudah berubah tidak boleh dipercayai, kata pemimpin veteran DAP Lim Kit Siang. Ahli Parlimen Iskandar Puteri itu berkata jika UMNO sudah berubah, sudah pasti parti itu berjuang untuk semua rakyat Malaysia dan tidak tertumpu pada satu kaum saja. Bagaimanakah rakyat mahu percaya yang UMNO telah berubah, sedangkan UMNO, termasuklah UMNO Sabah, masih terpesona dengan mentaliti cash is king sehingga mereka semua terpanggil dengan seruan kempen malu apa bosku, katanya. Saya inginkan katakan kepada Bung Mokhtar, jangan anggap semua orang bodoh, tegasnya. Sementara itu, calon warisan PLAS Dun Tanjung Papat, Datuk Frankie Poon Ming Fung berkata, Sabahan tidak perlu sehaluan dengan Kerajaan Persekutuan untuk tetap bersatu dan maju ke hadapan. Katanya Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin silap apabila menyatakan Sabah menjadi lebih gemilang jika dipimpin oleh parti yang sehaluan dengan Kerajaan Persekutuan. Katanya Muhyiddin tidak bersikap jujur terhadap hakikat bahawa parti di bawah Perikatan Nasional PN sebenarnya tidak sehaluan seperti yang cuba digambarkan kepada rakyat negeri ini. Sumber ekonomi masyarakat nelayan di Teluk Mengkabung, Tuaran akan dibangunkan secara lebih terancang. Calon Parti Warisan Sabah N13 Pantai Dalit Rakam Sijim mahu membangunkan ekonomi masyarakat nelayan di Teluk Mengkabung Tuaran yang kaya dengan sumber laut secara lebih terancang agar penduduknya memperoleh manfaat. Anak jati Teluk Mengkabung ini berkata sebelum pembubaran DUN, pihaknya telah merangka rancangan untuk membangunkan penternakan hidupan laut seperti tiram, ketam dan ikan di Teluk Mengkabung agar penduduk di situ tidak perlu berhijrah ke tempat lain untuk mencari rezeki. Memfokus kepada pembangunan ekonomi di mana kita wujudkan peluang. Sekali kepada belia-belia yang mempunyai keinginan, yang ingin berusaha dan juga mereka yang mempunyai pendidikan, latar belakang pendidikan yang bagus. Sebab bila kita wujudkan persekitaran yang baik, khusus sekali di Teluk Mengkabung, sebab Teluk Mengkabung adalah suatu masa dulu mempunyai khazanah laut yang begitu banyak daripada segi perikanan, daripada segi ketam, udang dan sumber laut yang lain. Rakam yang juga Ketua Bahagian Warisan Tuaran berkata kemudahan prasarana asas seperti bekalan air, elektrik dan jalan raya yang terabai sejak sekian lama di kawasan DUN Pantai Dalit akan diperbaiki. Di samping itu, beliau akan melihat keperluan pembinaan perumahan di kawasan tersebut. Sebab banyak infrastruktur yang tertinggal ataupun tidak mencapai tahap yang diperlukan oleh rakyat. Banyak kemudahan telah terbiar, kalau terutama di kampung-kampung yang walaupun dekat dari bandar, tetapi kalau kita lihat dari segi jalan raya, kemudahan air dan juga elektrik serta perumahan memang terabai. Jadi ini adalah salah satu kita punya tumpuan dalam pembangunan Pantai Dalit. Saya Hikmah Juni, berjumpa lagi.